Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhum, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kamu sekalian kaum muslimin pasti akan dapat menakluk negeri Mesir, iaitu suatu wilayah yang dinamakan Al-Qira. Apabila kamu telah menguasai negeri Mesir, maka berbuat baiklah kepada para penduduknya, sebab mereka memiliki hak untuk dilindungi. Hadis di atas memberikan faedah bahawa salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mengetahui kabar kemerdekaan negeri Mesir sebelum ditakluki. Ini juga merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk suatu negeri yang telah merdeka untuk mewujudkan kekerabatan di antara kaum kafir dan yang muslim. Nabi dia boleh time machine, dia boleh berjalan. No, bukanlah. Dia ada mesin masa, dia boleh pergi depan, dia boleh pergi ke belakang. Nabi dah hebat dah. Pak kita. Kita boleh kau agak-agak. Tidak mustahil kalau Allah Ta'ala izin. Tak ada benda mustahil. No. Boleh tahu apa yang bakal berlaku, boleh tahu apa yang telah berlaku, tidak mustahil kalau Allah Ta'ala izin. Masalah buat kita back to the future ke apa semua tu, dia masalah dia kaji juga. Kok orang Yahudi bisa lagi ni bab kaji ni. Dia kenal Rasulullah lebih pada dia kenal anak dia dah. Dia kaji detail ahli kitab ni orang Yahudi ni. Tu dia buat cerita pelik-pelik ni. The Book of El. Kau tengok cerita The Book of El. Pak Negro kan. Final sekali dah sekali dia ambil Bible letak sebelah Quran. Quran ada sebelah dalam beri. Kita dia nak selamatkan Bible tu. Dan dia kiyah-kiyah lagi tu, tak boleh tengok dah. Ahli kitab orang kafir ni, orang bukan Islam ni lah. Dia berkaji juga benda ni. Cuma dia tidak ada tauhid, tidak ada tauhid. Keberketangan pada Allah tu tak ada. Tu ya. So tak. Itu so. Jadi mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mengatakan pada Muhammad ra'ina, surah Al-Baqarah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata, orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, irana sama'aka, dengarkanlah dan perhatikanlah. Dan lafaz ra'ina itu bermakna aitina, dan mereka juga mengatakan dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Surah An-Nisa. Mereka mengatakan aku tidak mendengar, dan aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun aku tidak mentaatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah, sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh dan perhatikanlah, tentulah itu lebih baik bagi mereka ni. Ni hadis-hadis Nabi berkaitan dengan ayat Quran. Kata orang babi ni, orang babi, orang-orang yang sombong, dah tahu dah dapat peringatan masih lagi tidak dengar, jadi masih lagi tidak mengikuti apa yang Nabi pesan. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba menghampirkan diri kepadaku sejengkal, aku akan menghampirkan kepadanya sehasta. Jika dia menghampirkan diri kepadaku sehasta, aku menghampirkan diri sedepa, dan jika dia menghampirkan diriku kepadaku berjalan, aku akan menghampirinya dengan berlari. Baru ni baca hadis ni ya. Kau budak-budak dia tanya, Allah berlari kau? Dia tak faham. Budak-budak kecil Maksud hadis ni maknanya Allah semakin dekat dengan kita. Kita dekat dengan Allah satu jengkal, Allah dekat dengan kita sedepa. Maknanya Nabi nak cerita Allah Ta'ala ni sentiasa dekat dengan kita. Dia tahu apa yang berlaku, dia melihat, dia maha mendengar. Ni. Jadi kita jangan sedih, jangan pelik lah. Ni bila tak force baca post gambar orang tua, tak susah di sesi minyak sedekah. Bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang melihat benda tu? Tak payahlah kita duduk bagi tahu dalam Facebook mocik ni menangis dado. Tak payah ya. Senyap sudah lah. Betul tak? Ya kita bagi tahu dalam Facebook komen. Tak usah tolonglah mocik ni menangis dado. Apa tujuan kita? Tujuan kita komen lagu tu kenapa? Menghalang tak pos bacok bantu mocik ni atau macam mana? Nak bagi tahu orang ramai bahawasanya mocik ni penagih dadah jangan tolong ke atau macam mana? Sakit hati lah tu maknanya. Kita ni sakit hati orang lain buat baik. Tu saja sebenarnya. Tak. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala sedang memerhati benda tu? Ya Allah Taala tahu dah penagih dadah. Ya penagih dadah ni Allah Taala buat. Kak Fiza pun tahu, tapi tak ceritalah benda tu. Tak, sebab kita nak spread the kindness, nak sebar kebaikan. Tak. Supaya kita membantu sesiapa saja. Biar dia penagih dadah ke tak penagih dadah, mana tahu asbab kita tolong dia petai tu, asbab tak fos bacok tolong mocik tu dibesut petai tu, mocik yang penagih dadah ini terbuka pintu hatinya, dapat hidayah, tidak mau lagi ambil dadah berubah jadi dan mati dalam keadaan tak comel. Kita oh kita ni orang kampung dia ni tak usah tolong ni penagih dadah mocik ni heboh sekali bising dalam ni masalah orang kita ni. Tak. Sebab apa? Sebab kita dibesarkan dalam satu sistem label-melabel. Kita suka label kan? Labeling. Tak, kita suka label, menghukum, suka jah hukum orang. Kita dibesarkan dalam satu sistem lagu tu.
Pasal tok guru ngajar pun hukum harai dak. Dakwah ni tidak lagu tu. Dakwah ni tidak lagu tu. Dak. Dia tidak lagu tu. Dakwah ni dia tidak lagu tu. Dia sebar kasih sayang, akhlak. Dengan akhlak ni Islam berkembang. Dak. Apabila darah habis Nabi berdarah habis, siapa tumbuh darah. Di mana? Di mana Pak Nabi kena lempar batu? Darah. Mana? Taif. Taif ni dengan Mekah. Kak kana. Kita pergi dah kan? No. 1 jam lebih perjalanan lebar. Mekah panah. 40 darjah ni Mekah. Panah. 1 jam lebih sejuk ni. 1 jam lebih daripada Mekah ni. Kalau kita kat sini sampai Terengganu sejuk. Tak logik, memang tak masuk akal. Sejuk. Ada anggur, ada strawberry, jangan main. Hebat Allah Ta'ala buat. Bumi Taif. Kalau kita makan atas hotel dah. Hotel, kau apa dia? Hotel tinggi. Ingatkan tak? Kisah dia, Nabi doa bumi Taif tu. Jadi lagu tu. Darah habis Nabi. Tak? Dia bercerita, Nabi cerita tak? Pengalaman dia paling tak boleh lupa sekali. Pengalaman Taif. Nabi paling sedih sekali. Paling tak boleh lupa sekali. Dalam hidup Nabi. Pengalaman kena hina, kena katuk. Mari Jibril tanya, Muna wasu kuat gua ni. Pupuk Taif. Malaikat tanya. Aku boleh hak kat bukit ni sorembah. Tak, Nabi tak. Tak ada hukum ni. Nabi tidak menghukum. Nabi doa. Tak, aku doa dah. Anak cucu dia esok jadi orang baik-baik. Okay. Aku doa bumi Taif ni jadi bumi penuh barakah, berkat boh. Kita boleh hukum lalu. Macam ni dah dadah ni rasa tulang macam ni kena dah ni. Biasa dah ni minta sedekah ni macam ni lagi dah. Besok kita ni. Adakah kita confirm anak kita tidak akan jadi lagi dah? Ada kita confirm? Boleh kali. Tapi sebab kita terlalu celupa, kita dididik, dibesarkan dalam sistem yang lagu tu. Sistem sosial kita, sistem pendidikan kita lagu tu. Maka kita jadi suka lebar kan? Melebar hukum, jatuh hukum lalu. Mudah jatuh. Mana ni? Oh ni bahaya ni dakwah ni. Lepas tu dah ada penjara di Amerika sekarang ni masuk Islam, ramai masuk Islam. Pasal apa? Sebab dia sebar kasih sayang ni dalam penjara, pendakwah kita. Dia bukan kecek bak halal haram hukum hang tak ada. Dia kecek bak kasih sayang, akhlak. Dia tunjukkan akhlak yang baik. Friendship, sayang, suka tolong orang, suka khidmat. Habis tertarik ni. Kalau kita pergi pak orang asli ya ni. Ada ngocak ambil video gak ngacang ngocak ni. Ngocak lah aku suka ni. Balik tak gigi. Tak gigi. Tak cara pun. Habis balik kuas minggu ya Islam. Tak. Baru ni kita pergi pulau gapo Sabah dah. Apa dia pergi pulau? Pulau gapo kita pergi Sabah. Rambut merah hijabi pun dia masyarakat laut dah. Ni. Surah ada, masjid ada, tak ada orang bayar. Habis. Pasal pergi buat masjid buat surah, dapat duit ke kontraktor. Lepas tu tinggal. Pasal itu bukan bagi Islam. Bukan bagi Islam. Pergi buat. Ambil gambar ke apa, buat perasmian, tinggal. Islam ni, dia beri kasih sayang. Waktu ulama-ulama dulu, dia hijrah. Tu pakai hijrah. Berkahwin dengan orang situ. Lalu duduk situ. Dia kira terus. Tak. Tu, Islam berkembang. Jadi kita jangan judge. Jangan menghukum orang. Jangan cepat menuduh dan sebagainya. Baik, sepatutnya kita diam sajalah. Kalau kita tahu dia tu penagih dadah macam itu, kita diam saja. Tak payahlah kita nak jatuh hukum ni. Apa yang kita dapat? Allah, saya bila tengok kan, komen-komen Allah Akbar. Sakit masyarakat kita ni sakit. Lahir daripada satu sistem sosial kita yang tak berapa sihat. Kita buat kejaman ni pun sama. Kita pergi nolong kan. Jangan judge apa-apa. Jangan terus menghukum apa-apa. Tengok dia macam mana sekalipun, terus direct. Sebab Allah dah melihat. Allah dah melihat. Dia gaduh. Dia ni lagu ni. Allah tahu kan? Kita sendiri pun tu yang tengok. Dah. Apa jadi masalah? Betul kan? Dan kita orang Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala bagi hidayah kepada orang ni. Dia bagi hidayah ke kita. Jangan minta doa ke orang saja. Jadi pun iblis. Terlupa nak doa ke diri sendiri. Tak. Capuk. Doa ke orang lain. Tercampuk daripada syurga. Kena? Boleh?
Boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah.